Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ni tanggal 19 Mac 2023 bersamaan dengan 25 Syakban 1444 Hijrah kita dipertemukan untuk hari Ahad pada hari ini, berhujung minggu. Selamat bersantai bersama keluarga. Pagi-pagi kita membuka TV untuk sama-sama kita melihat siaran secara langsung Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sedar tak sedar ya, keluarga besar Tanyalah Ustaz, berapa hari sahaja lagi kita akan bersama memasuki bulan Ramadan yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan kita selamat sampai, dan sampainya kita dalam keadaan sihat walafiat dan dapat mengerjakan ibadat dalam keadaan sebaik-baiknya. Okey, pagi ini Ahad bakal perbincangan berkenaan dengan topik munakahat tentang faraid pasangan yang bercerai. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton semua. Yang pastinya kita akan buka ruangan soalan itu untuk kita bertanya soalan berkenaan dengan mungkin ada kekeliruan, kita tak faham tentang bagaimana pecahan atau pembahagian faraid tentang pasangan yang sudah bercerai. Jadi biasanya bila mana kita dengar tentang faraid ini adalah berkenaan dengan keluarga, ahli keluarga, kerabat-kerabat kita. Tapi adakah kalau dah bercerai itu masih lagi boleh menerima ataupun mendapat pembahagian harta faraid? Itu kita akan bincangkan sebentar sahaja lagi. Baik, seperti biasa untuk bertanyakan soalan boleh pergi kedua saluran kita. Yang pertama boleh buat panggilan di talian yang telah pun disediakan. Tunggu sehingga talian dibuka, dan juga boleh bertanyakan soalan di ruangan komen di Facebook rasmi kita Tanyalah Ustaz TV3. Boleh tanyakan soalan di ruangan komen, dan jangan lupa untuk tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan, ajak sahabat-sahabat kita untuk sama-sama meraihkan majlis ilmu pada pagi ini. Okey, kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz, bintang ilmuwan kita, yakni Ustaz Mat Ghazali Ibrahim. Tak asing lagi dengan ilmu faraid ini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, saya Alhamdulillah. Bersama lagi ini, kalau saya tak silap, edisi yang keberapa kita bersama dan ada daripada awal dulu, sejak tahun bila dulu kita dah bersama untuk perbincangan tentang faraid Ustaz. Jadi awal-awal ni lah kan Ustaz kan. Biasanya bila kita dengar berkenaan dengan ilmu faraid ni, ramai orang yang kadang-kadang dia rasa macam malas lah nak belajar. Dia kata bila sebut saja okey hari ni kita ada kelas faraid, dia pun rasa macam hati dia dan minda dia akan rasa macam alah ni tak penting ni, ataupun malas lah nak belajar. Jadi mungkin awal ni Ustaz boleh kongsikan sebagai pembukaan kita, kenapa wujudnya satu stigma ataupun wujudnya satu situasi orang rasa macam tak penting ataupun malas nak mendalami ilmu faraid Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada pagi ini. Allah masih lagi izinkan kita hidup satu hari lagi, dan insya-Allah seperti mana yang Dai Azrin ada sebut tadi itu, beberapa hari lagi saja kita akan memasuki Ramadan. Jadi benarlah apa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita bila datang Rajab, Syakban, Nabi doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syakban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Syakban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Bila masuk sampai itu rupanya bukan semua orang ada rezeki bertemu dengan Ramadan kan. Saya rasa tak tahulah kalau Dai Azril macam mana, saya start pada 1 Rejab sampailah ke hari ni, sampai semalam ada saja berita-berita kematian, sama ada saudara mara ke, kawan-kawan ke, kenalan lah, macam-macam kan. Jadi ada je kan. Jadi seakan-akan memang nak beritahu pada kita apa yang Nabi ajarkan doa tadi tu, itulah cerita dia kan. Jadi rupanya bukan semua orang ada rezeki bertemu dengan Ramadan, dan siapa yang ada rezeki itu buatlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan yang dia keluar Ramadan tu dan benar-benar menjadi seorang hamba yang kenal diri, kenal Tuhan, dan
adapun tentang amalan ibadah tu yang diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah pasti, tapi bukan itulah kan, sebab kadang kita ni tak sudah-sudah nak cerita tentang ganjaran kita berapa, dapat ke pahalanya macam mana dan sebagainya, walhal sebenarnya kita berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tuhan yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, yang memerintahkan kita untuk beramal beribadah, sudah pastilah ganjarannya itu ada kan. Cumanya di sebalik amalan-amalan yang banyak tadi tu, mudah-mudahan kita lebih kenal diri kita lah kan, kita lebih halusi lagi kan ibadah kita, amalan kita, dan insya-Allah mudah-mudahan Ramadan pada kali ini akan jadi yang terbaik. Dan siapa yang yang tak jumpa Ramadan tu, tu yang ada cerita tentang faraid tadi tu kan. Sebab faraid ni ialah satu kan, kalau dalam Islam tu sendiri bila sebut faraid ni, tu belum cerita lagi tu kenapa nak belajar faraid kan, malas ke apa ke macam mana. Tapi sebenarnya bila sebut faraid ni sebenarnya satu kaedah untuk bagikan harta. Contoh macam saya meninggal dunia, dan bila saya meninggal ni, masa saya meninggal, sebelum saya meninggal saya tak ada buat apa-apa, wasiat pun tidak ada, hibah pun tidak ada kan. Jadi maka harta saya tu kenalah diagihkan kepada ahli waris, kepada isteri, kepada anak lelaki, kepada anak perempuan, kalau ada ibu ayah kan, ada beradik contohnya. Jadi kena bagi ikut hukum faraid kan. Hukum faraid ni satu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala kan. Anak lelaki dapat 2, anak perempuan dapat 1, isteri dapat 1/4 ke 1/8 ke kan. Contohlah suami dapat 1/2 ke 1/4 kan. Jadi ini kaedah-kaedah pembahagian harta pusaka dalam Islam kan. Jadi bila hukum faraid ni ataupun panggilan faraid ni telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Quran pun ada cerita dia, dalam hadis apatah lagi banyak. Jadi kalau ikutkan sepatutnya kita ni orang Islam ni kena ambil satu inisiatif lah untuk mempelajarinya. Dan sebab Nabi ada sebut ta'allamul faraid wa 'allimuha, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan ianya kepada orang kan. Jadi kalau kita faham maksud hadis tadi tu, memang sepatutnya kita kena belajar kan. Cumanya masyarakat kita tadilah bila dengar je ada kuliah faraid ke apa semua, satunya dia fikir buat apa aku nak sibuk-sibuk belajar faraid, sebab apa? Sebab kalau aku mati yang akan agihkan harta aku bukan aku, betul tak kan, isteri ke, anak-anak ke, adik-beradik ke. Jadi dia orang lah kena belajar kan. Dia orang pun fikir yang sama juga, kalau aku mati yang agihkan harta pusaka aku bukan aku, betul kan, waris aku kan. Dia fikir macam tu kan. Akhirnya dia rasa macam ilmu faraid itu tak ada kena mengena dengan dia, walhal sebenarnya sangat dekat kan. Mak ayah meninggal dia kena tahu, suami isteri meninggal dia kena tahu, adik-beradik meninggal dia kena tahu kan. Itu satu kan. Yang kedua, sebab satu perkara yang telah menjadi satu ialah kita nak kata sindrom pun kita tak pasti juga atau kita nak kata ini satu penyakit ke, satu tapi fenomena ke, tapi yang jelas ini merupakan satu fitnah kan. Sebab tu Nabi pun ada sebut fa inni mar'un maqudun, sesungguhnya aku akan mati. Nabi sebut wa inna hadzal ilm sayuqbad, aku mati, ilmu faraid Allah akan cabut. Maka bila mana aku dah mati, ilmu faraid Allah akan cabut, maka apa yang akan berlaku di atas muka bumi, satazharul fitan, akan berlakulah 1001 fitnah tentang harta pusaka kan. Jadi satu tu yang tadi isu tentang kenapa orang kita tak nak belajar faraid, sebab macam tadilah dia fikir kalau kau mati dia lah kena belajar kan. Itu satu. Yang kedua, isu dalam masyarakat kita ni banyak sangat, bila sebut faraid je gaduh, bila faraid ni gaduh, bila faraid je gaduh. Walhal sebenarnya faraid ini satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turunkan faraid tadi tu, ilmu faraid tadi dalam Quran, dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, memang Allah dah cerita dah kan, apa siapa dapat berapa dan sebagainya. Jadi dan sebelum ayat faraid ini turun, sebenarnya kalau kita nak relatekan dengan kisah-kisah yang sebelum tu kan, contoh di zaman Nabi ada seorang sahabat tu meninggal dunia. Jadi bila meninggal, waris dia semua perempuan, isteri dengan anak perempuan 2 orang kalau tak silap kan. Jadi habis harta-hartanya tu adik-beradik lelaki semua ambil, sebab mereka berfikiran kalau yang meninggal dunia tadi tinggalkan perempuan, so perempuan tu tak dapat apa-apa kan. Ini fahaman lama lah kan. Jadi akhirnya turunlah ayat surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 cerita tentang bukanlah semua harta tu kamu ambil, tidak. Bermakna si isteri tetap akan dapat bahagian, si anak perempuan tu pun tetap akan dapat bahagian, cuma yang lebihnya tu pergilah kepada adik-beradik kan. Jadi ini antara isu-isu dalam masyarakat sebelum ini. Jadi dan perkara ini terbau-bau lah sampai sekarang kan, gaduh tentang faraid. Lebih itu belum cerita lagi tentang wanita itu sendiri tak berpuas hati dengan pembahagian dia yang sedikit kan. Contoh apa hal pula kalau fasa faraid je laki banyak perempuan sikit kan. Ini jadi isu pula, baru timbul pula persatuan kata orang
yang nak menuntut hak asasi wanita sebagai dia perjuangkan, ada macam-macam isu dah kan. Jadi akhirnya orang pandang faraid tadi itu satu perkara yang negatif, walhal sebenarnya dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu panduan, satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebelum Islam dulu kan, bila meninggal saja mak ayah habis, perempuan tak dapat bahagian. Bukan perempuan saja tak dapat bahagian, bahkan perempuan tu juga boleh diwarisi. Maknya tadi tu nak dibuat apa, nak dijual ke, anak perempuan tadi tu nak dilelong ke, lepas tu hasil jualan tadi tu, duitlah tadi dibagi kepada sesama lelaki. Ni kalau kita tengok sebelum datang Islam. Tapi bila datangnya Islam, di situ ada pembelaan kan, untuk kaum wanita itu sendiri, walaupun bahagian tadi tu adalah sedikit satu kan, katalah ayah meninggal dunia, duit ada 15,000, anak lelaki ada seorang, anak perempuan ada seorang, so maknanya 21 tu maknanya yang lelaki dapat 10,000, yang perempuan dapat 5,000 kan. Jadi adapun 5, 10 tu bukan isu dia. Sebab itu satu pembahagian yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Tapi sebenarnya di sebalik pembahagian tadi tu ada dia punya tanggungjawab. Contoh lelaki yang dapat lebih, kenapa? Sebab dia ada tanggungjawab, nak kena tengok mak, nak kena tengok adik kan, perempuan. Bahkan kalau adik perempuan nanti nak menikah, ya abang lah jadi wali dia, contoh. Ataupun kalau pakcik tu dapat bahagian pula, ada kena tengok anak-anak saudara dia kan. Jadi ini antara perkara yang kadang masyarakat kita pun tak faham. Itu yang bila jadi apa-apa tentang faraid ni, kita bergaduh, kita pandang negatif. Walau sebenarnya faraid ni adalah satu ilmu yang Allah turunkan daripada dulu lagi zaman Nabi sampailah sekarang kepada zaman kita sekarang ni, untuk apa sebenarnya? Jadi panduan. Jadi sebab itu kita kena belajar-belajarlah untuk tolak fahaman-fahaman tadi itu, dan kalau boleh pelajarilah ilmu faraid ni walaupun tak banyak, sebab sekarang ni pun dah ada kaedah-kaedah mudah untuk kita belajar faraid di internet dan sebagainya banyak kan. Jadi ini antara perkara yang perlu sangat sebenarnya kita ambil maklum, ambil tahu. Sebab kalau kita tak ambil tahu, untuk masa zaman sekarang ni dengan kes pusaka terlalu banyak, jadi mungkin nanti dia akan merumitkan kemudian hari bila mana kita meninggal dunia. Wallahualam. Subhanallah. Asal sebut faraid je mesti orang ingat pergaduhan. Itu memang betul satu fenomena ataupun satu situasi yang sering berlaku di dalam masyarakat, dan juga ada yang beranggapan, dia kata belajar ilmu faraid ni, dia kata tak penting untuk aku. Macam Ustaz sebut tadi, bila mana aku meninggal, orang lain yang akan uruskan harta aku, jadi aku tak payah ambil tahu dan tak payah risau, dia kata. Tapi kalau kita yang meninggal, kalau orang yang meninggal di hadapan kita, bagaimana pula kita tak ada ilmu berkenaan dengan pembahagian harta. Baik, kita nak terus pergi pada soalan yang pertama, Ustaz. Mungkin kita boleh lihat soalan di skrin anda dari KC. Okey, katanya, Assalamualaikum. Semua sahabat tanyalah Ustaz, berapa bahagian isteri akan dapat kalau bercerai dalam paksaan, katanya. Apakah dapat sama seperti bercerai yang biasa-biasa tanpa sengketa? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Casey untuk soalan ini. Okey Ustaz, jom kita terus masuk pada perbincangan kita tentang pasangan bercerai. Silakan. Pada yang bertanya ni, tapi kalau kita tengok balik pada apa pertanyaan ni, kalau nak dikaitkan dengan faraid, faraid ni berlaku kematian. Ya, betul. Suami meninggal dunia, so isteri akan dapatlah, tengoklah kalau si suami tadi tu ada anak, sama ada tu anak bersama suami isteri ataupun mereka berkahwin, suami dah ada anak. Jadi kalau suami meninggal dunia ada anak, isteri akan dapat 1/8 daripada harta yang ditinggalkan oleh suami. Kalau suami tadi meninggal dunia tak ada anak, isteri akan dapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan oleh suami. So ini cerita tentang bila berlaku kematian, dalam tempoh berapa lama mereka berkahwin tadi tu, berlaku kematian. Bila berlaku kematian, seisteri tu dapatlah bahagian faraid dia, 1/4 ataupun 1/8. Tengoklah jumlah harta dia berapa. Satu. Yang kedua, sebenarnya selain pada bahagian harta faraid tadi tu, si isteri juga berhak mendapat harta sepenjarian. Contohlah dalam tempoh 10 tahun berkahwin, 20 tahun berkahwin, harta suami itu mungkin let's say lah, kita katalah dalam 2 juta ke jadi si isteri tadi tu berhak mendapat harta sepenjarian mungkin dalam 50%, 1/2 daripada jumlah harta yang ditinggalkan oleh suami. Sama ada si isteri tadi tu bekerja ataupun tidak bekerja, jadi si isteri tetap berhak mendapat harta sepenjarian. Itu normal, perkara normal. Cumanya si isteri tadi tu kena menuntut. Kalau suami masih hidup dulu, dia tak ada buat pengisytiharan, tak ada declaration, dia tak mengumumkan bahawa separuh daripada harta saya adalah harta sepenjarian kepada isteri saya, simpulan-simpulan. So kalau suami tak umumkan harta sepenjarian, isteri kena buat tuntutan. Tuntutan
di mahkamah kan, kena buat tuntutan. Selepas bicara kes pusaka tadi tu, nanti hakim ataupun pegawai pusaka tu akan bertanya kepada isteri, puan ada nak nuntut apa-apa harta sepencarian ke? Kalau dia kata ya ada, kalau nak tuntut pergi ke mahkamah, buat tuntutan di mahkamah. So bermakna kalau suami meninggal dunia dalam tempoh perkahwinan tadi tu, si isteri boleh dapat harta sepencarian, dan juga si isteri boleh dapat bahagian kan, faraid ataupun pusaka tadi tu, sama ada 1/4 ataupun 1/8. Ini kalau berlaku kematian. Tapi kalau berlaku penceraian, tak adalah bahagian faraid tu. Kan, suami isteri bercerai. Jadi tak ada lah. Kan? Tak adalah dapat apa-apa. Cumanya dalam tempoh penceraian tadi tu, katalah dalam tempoh iddah. Kan, dalam tempoh iddah ni kadang dia boleh jadi itu yang namanya talak rajai tu. Kan, dia boleh berpatah balik tu kan. Jadi dalam tempoh iddah tadi tu, seandainya suami yang menceraikan si isteri tadi tu dia meninggal dunia kan, jadi dalam tempoh iddah tu, kalau itu berlaku kematian suami tadi tu, so si isteri akan dapat bahagian juga, sama ada 1/4 ke 1/8 ke, dan sudah pasti dia pun boleh tuntut harta sepencarian. Itu kisah dia kan. Jadi kalau bercerai hidup ni memang tak adalah, kecuali persetujuan tadi tu. Sebab salah satu kaedah bercerai ni pun kadang dia ada persetujuan kan. Okeylah, aku ceraikan kau dengan talak 1 ke talak berapa ke contoh, tapi kau tak boleh tuntut ni, kalau kau nak ini saja contoh. Jadi itu persetujuan yang mereka buatlah kan, untuk dapatkan penceraian ke macam mana ke kan. So kalau tak ada apa-apa, dia kata okeylah, kalau nak bercerai sangat bercerailah, tak dapat apa-apa. Cuma kalau terfikir kemudian nak nuntut apa, barulah dia pergi mahkamah, dia nuntut pula. Kan? Itu dia punya proses lah. Baik, itu jawapannya Ustaz. Terima kasih untuk soalan pertama dari sahabat kita, dan jawapannya Ustaz dah berikan kepada kita. Jadi kita nak beri ruang untuk berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Baik, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, yang terus setia bersama dengan kita. Saya yakin pagi ini mungkin ada perancangan ataupun tugasan ataupun jadual yang telah pun diatur, tapi tetap saya berbangga dengan penonton-penonton kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita dan tetap istiqamah berada dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Baik, perbincangan tentang pembahagian harta, tentang pasangan yang sudah pun bercerai, ini yang sesuatu cuba kita bangkitkan kerana ia jarang disebut, tetapi kita bawa kerana di dalam persoalan ini juga banyak kemusykilan yang akan timbul. Di antaranya mungkin kita boleh lihat sahabat kita dari Mentari Senja. Katanya, Assalamualaikum, apakah beza perempuan yang ditalak bain dan raj'i? Adakah mereka berhak mewarisi harta selepas berlakunya penceraian? Mungkin ini rentetan daripada soalan yang kita telah pun jawab sebentar tadi. Silakan Ustaz. Kalau talak bain ni tak adalah, sebab dia dah memang talak tiga yang tak boleh gostan balik kan. Kecuali dia kena Cina buta kan, lepas tu patah balik lah. Jadi kalau talak raj'i ini dalam tempoh iddah tadi itulah kan. Kalau berlakulah kematian si suami tadi tu, maka yang talak raj'i itu si isteri itu dapatlah bahagian faraid, sama ada 1/4 ataupun 1/8 kan. Yang talak bain itu tak adalah, memanglah dia ada tempoh iddah kan. Perempuan yang diceraikan tu ada tempoh iddah. Cumanya kena tengok juga, kalau dia tu ditalak bain tapi tidak disentuh pula, itu ada isu juga. Itu ada pendapat mengatakan perempuan yang walaupun telah ditalakkan tapi tidak disentuh dalam tempoh perkahwinan tu, jadi seakan-akan macam dia tak ada iddah pula. Kan. Jadi situasi sini memang beza. Talak bain tu tidak ada kan, dalam tempoh talak tadi tu dan iddah tadi tu berlaku kematian si suami, so tak ada dapat bahagian faraid. Adapun yang talak raj'i itu dalam tempoh iddah tadi tu akan dapat bahagian faraid kan. Tapi kalau isteri ke suami isteri meninggal pula, tu yang ada orang nak tanya tu nanti kan. Mungkin ada pertanyaan tu. Habis kalau suami pula macam mana? Kan? Suami ada iddah ada iddah ke tak ada iddah ke? Jadi dalam tempoh iddah tadi tu, kalau isteri tu meninggal, suami dapat bahagian tak? Tak dapat. Tak dapat kan. Tak dapatlah, sebab yang ada iddah tu tadi tu isteri kan tu kan. Dalam tempoh tu kalau ikutkan habis cerailah je tu. Tapi oleh kerana ada iddahnya di situ kan. Dan dalam iddah tu kadang dia boleh jadi rujuk balik ke macam mana
mana kan. Itu pun ada perbahasan kan. Cumanya dalam situasi ini perempuan yang diceraikan tadi itu kan, yang diceraikan bain ke kan, diceraikan yang talak raj'i ke, dia jangan lupa walaupun dia tidak ada bahagian faraid, katalah suami itu meninggal kan, dalam tempoh sama ada edah ke tak edah ke, meninggal, dia tak dapat bahagian, tapi itu bahagian pusaka faraid, itu satu bab dia tak dapat. Tapi namun dia tak dapat, dia boleh menuntut harta sepencarian dalam tempoh. Cuma kena tengoklah dalam tempoh perkahwinan tu kahwin berapa lama ke. Mungkin sumbangan dia dalam sepanjang perkahwinan tu nampak clear jelas, nak beli rumah ke nak beli apa ke dia ada kan, sumbangan di situ kan. Jadi apa-apa harta yang mereka miliki tu sebenarnya walaupun telah bercerai sekian lama pun, dah bercerai 5 tahun ke berapa tahun ke, sebenarnya boleh dituntut kembali. Subhanallah. Baik, itu dia perbezaan antara talak bain dan juga talak raj'i sebentar tadi. Kalau bain tu memang tak ada harapan lah katanya. Raj'i itu masih lagi ada peluang untuk mendapatkan harta pusaka. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Azrin wa Isa dan juga Ustaz Ghazali Ibrahim. Saya Omar Abdul Majid dari Selda Sini Timur 3 Pekanbahan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan soalannya. Sahabatnya pulaan harap. Alhamdulillah. Orangnya pagi ni lah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ya. Ustaz ada menyebut tadi mengenai sekiranya pasangan itu bercerai hidup Ustaz ya. Jadi faraid dia tak dapat si isteri itu. Jadi saya pun baru dengar hari ini lah, terkejut juga tadi. Jadi saya nak tanya lebih jelas. Bagaimana pula kalau sekiranya pasangan tu ada anak dan sekiranya faraid tak dapat, apakah anak dia macam mana pula cerita Ustaz? Dan satu lagi Ustaz, saya nak tanya, sekiranya dia tak tuntut, maknanya faraid itu hilang begitu saja ke, ataupun anak dia tak dituntut kebahagiaan si ibu tadi itu kerana dia bercerai hidup? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar untuk soalannya berkenaan dengan bercerai hidup sebentar tadi saya. Yang persoalannya di sini bukanlah tentang si isteri yang telah pun diceraikan, tetapi bahagian pada anak tersebut Ustaz. Silakan. Bagaimana? Jadi ialah suami isteri kan, mereka bercerai. Kan, katalah bercerai, tiba-tiba si suami itu meninggal. Ataupun bekas suami itulah, sebab dia bercerai dia jadi bekas lah. Kan, jadi bekas suami itu meninggal. Jadi bila bekas suami itu meninggal, bekas isteri tak dapat apa lah. Kan, nak kata kita cerita sekarang ni tempoh edah tu dah habis dah. Kan, dah habis dah. Kita kata kat tempoh edah tu dah habis. Kan, mungkin pula si isteri tu pula dah berkahwin, yang suami pun dah berkahwin dah baru punya kan. Jadi meninggallah suami ni, so bekas isteri tidak dapat bahagian faraid kan. Tapi anak dia dapatlah kan. Tengok katalah anak yang sekarang ni ada kebetulan sepanjang mereka berkahwin tadi tu, si A dengan B kahwin ni dapat anak, satu orang ke dua orang ke, lelaki ke perempuan tak jadi masalah, sama ada anak tadi tu duduk dengan bekas isteri jaga anak. Jadi bila dah bercerai tadi tu, matilah kan si bekas suami, tadi bekas isteri tak dapat bahagian faraid kan, tapi si anak tadi tu ada kan bahagian faraid dia daripada bapa dia kan. Sama ada kalau anak tadi anak lelaki dapatlah 2 bahagian, kalau anak tu anak perempuan dapatlah 1 bahagian tentulah kan. Jadi yang si anak tadi tu dia nak menuntut bahagian mak, dia tak boleh tuntut sebab mak tu tak ada bahagian pusaka. Mak dia tadi tu, bekas isteri tu tak ada bahagian pusaka, dia tak boleh nuntut. Yang dia boleh nuntut ialah harta sepencarian. Dalam tempoh mak dia kahwin dengan bapa dia tadi tu, mungkin 10 tahun ke 20 tahun ke, masing-masing ada harta sepencarian tu kan. Jadi bila dah bercerai, mak ni pun tak nuntut bahagian harta sepencarian daripada bekas suami dia. So tak lama kemudian si bapa ni tadi dia meninggal, sudah pastilah anaknya akan dapat bahagian faraid. Jadi anak tadi tu sebenarnya dia boleh menuntut harta sepencarian. Lebih-lebih lagi takutnya si bapa ni pula dia dah berkahwin pula dengan isteri yang baru. Kan? Jadi harta tadi dah bercampur dah. Kan? Jadi sepatutnya suami tadi tu bila bercerai ataupun isteri tadi tu bila bercerai, isteri boleh menuntut harta sepencariannya supaya dikeluarkan. Sama ada satu bahagian rumah ke tanah ke ataupun duit dikeluarkan. So akhirnya suami tu dia boleh stand alone lah, harta yang ada tu dia punyalah. Jadi bila dia berkahwin dengan isteri baru, tak ada kena mengena dah dengan harta yang lama. Kan? Tapi oleh kerana dulu tak dikeluarkan, jadi anak tu boleh menuntut sebenarnya. Kan? Jadi bila bicarakan kes pusaka si bapa tadi tu, kan, termasuk sekali dengan mak tiri tadi tu untuk si anak. Jadi sebenarnya si anak tadi tu dia boleh menuntut, saya nak tuntut harta sepencarian mak saya. Mak saya dulu berkahwin dengan bapa saya ni sekian lama apa semua, bila bercerai mak saya tak nuntut harta sepencarian. Jadi sekarang ni selain pada pusaka yang saya tuntut
kan, pusaka daripada bapa saya juga nak tuntut pusaka mak saya. Itu dia. Maknanya yang ada masalah justru adalah bekas isteri tu. Tapi kalau anak tu dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Walaupun si ayahnya dah bercerai dengan mak dia, kahwin baru pun bercerai, meninggal, masih lagi ada peluang untuk menuntut. Baik, itu yang cuba kita fahami pada pagi ni. Dan ada seorang lagi pemanggil saat di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Aziz Ustaz Ghazali, saya Ismail Basunggulo. Ya, tuan, silakan soalan. Okey, soalan saya ada 2 soalan ringkas. Yang pertama saya tanya Ustaz, bagaimanakah pembahagian faraid pasangan bercerai dalam keluarga yang berpoligami menurut undang-undang keluarga Islam? Yang kedua, apakah berdosa kiranya kita mengatakan hukum faraid tidak adil? Adakah kita melanggar perintah di dalam Al-Quran? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Ismail Mak Isa untuk soalan ini. Yang pertama tentang dalam pembahagian harta itu adanya berlaku penceraian, tapi dalam masa yang sama ada juga berpoligami. Itu rasanya kita dah bincang itu Ustaz sekalian itu. Dan yang kedua berkenaan dengan keluarnya satu ayat daripada lisan kita yang menyebut hukum faraid tak adil, dia kata. Ni tak aci ni tak adil ni, dia kata. Jadi adakah berdosa ataupun bagaimana keadaan kita bila mana menyebut perkataan tersebut? Silakan Ustaz. Baik, soalan pertama tadi itu si suami meninggal, rupanya isterinya ada beberapa kan. Jadi maknanya kalau isterinya satu dan bahagian isteri tadi itu, tengoklah kalau si suami tadi meninggal ada anak, maka isteri akan dapat 1/8 kan. Jadi 1/8 kan, sebab ada anak. Kalau tak ada anak dapat 1/4 kan. Cumanya kalau itu isterinya seorang. Jadi kalau isterinya berdua, so 1/8 tadi tu kena bagi 2. Jadi 1/16, 1/16. Kan? Kalau 3 kena bagi 3. 1/24, 1/24, 1/24. Kalau 4 kena bagi 4. 1/32, 1/32, 1/32, 1/32 kan. Itu kalau suami tadi meninggal, ada meninggalkan beberapa isteri, so maknanya bahagian isteri tu tetap sama ada 1/4 kena bagi 3 ke bagi 4, 1/8 kena bagi 2 ke kena bagi 3 kena bagi 4. Cumanya dekat situasi ni pula kan, mana isteri yang paling lama dia berhak pula untuk menuntut harta sepencarian. Dekat situ yang membezakan. Yang lagi 3 tak boleh kan. Tengok juga sepanjang tempoh perkahwinan tadi tu, adakah isteri pertama yang banyak sumbangan dalam harta suami? Ataupun mungkin isteri yang keempat yang baru kahwin tadi tu, isteri keempat tu mungkin kaya kan. Sebelum kahwin tu memang isteri keempat kaya, jadi bila berkahwin tadi tu harta kekayaannya disumbangkan kepada perniagaan suami, so akhirnya bila suami meninggal tu hartanya banyak. Jadi sisi keempat walaupun dia baru kahwin, tapi sebab sumbangan harta dia banyak, jadi di situ dia pun berhak untuk menuntut harta sepencarian. Yang jadi kaya ni lepas kahwin dengan aku lah, contoh dia cakap kan. Dulu masa bini pertama, bini kedua belum kaya lagi. Mana ada kaya dia kata. Mana kaya contoh kan. Jadi lepas kahwin dengan yang keempat itulah jadi kaya, so dia meninggal. So maknanya isteri keempat lah berhak menuntut harta sepencarian daripada peninggalan suami. Tapi dalam masa yang sama, isteri yang paling lama pun sama juga berhak. Kan? Tu dia kan, aku yang izinkan suami aku kahwin lagi kan. Soal jadi kaya tu cerita lain lah contoh kan. Jadi dia pun berhak. Sebab isu dia kat macam ni. Sebab ini yang kita nak menjawab pula soalan yang kedua tadi tu. Dia kata faraid tidak adil, faraid tidak adil. Jadi sebenarnya bukan faraid yang tak adil. Yang tak adil tu yang hidup. Orang yang hidup tadi tu, macam contoh suami tadi tu. Suami tadi tu kan, dia tahu dia berpoligami. Betul tak? Dia pun tahu kalau dia mati, isterinya akan kongsi dekat bahagian faraid tadi tu. 1/4 ataupun 1/8 kena bagi 4. Betul tak kan? Jadi bila dia tahu bahagian peninggal, bahagian faraid untuk isteri tadi itu 1/8 kena bagi 4, dia pula terfikir dah bini pertama ni dah hidup 30 tahun. Bini yang keempat baru 3 hari nikah. Kan? Tapi bahagian faraid dia sama. Maknanya isteri pertama dapat 1/32, isteri yang keempat yang baru kahwin 3 bulan ke 3 hari tadi tu pun dapat 1/32. Sebab dia cerita pasal pusaka ni, walaupun suami isteri tadi tu baru nikah, tak sempat dukhul, tak sempat bersama, tak sempat bersetubuh, baru je angkat nikah, sah tu dia kan, contoh kan. Lepas tu suami pun meninggal, punya seronok boleh nikah tadi tu, betul tak kan. Tengok meninggal, bila meninggal automatik isteri akan dapat bahagian faraid. Maknanya kalau dia tadi tu ada anak, isteri akan dapat 1/8, kalau tak ada anak isteri dapat 1/4. Sama juga si isteri tadi tu punya seronok lah boleh nikah tadi tu kan. Lalu duduk kat belakang dinding tu, dia tertelan manik, gigit tu tudung tu, punya seronok sangat. Lalu tertelan mati kan. Bila mati dia, walaupun mereka ni belum bersama, belum setubuh, sama juga. Kalau dia tak ada anak, suami akan dapat 1/2. Kalau ada anak, suami akan dapat 1/4 kan. Jadi apatah lagi tadi kahwin dah 3 bulan, 4 bulan, 30 tahun kan. Jadi sebenarnya
faraid tu indah. Cumanya orang yang berpoligami tadi tu dia tak pandai nak nguruskan. So akhirnya bila dia mati, semua bini-bini tadi bergaduh. Tak pasal-pasal lah. Saya selit sikit. Kalau berpoligami ni contoh Ustaz kata tadi si isteri tu yang keempat tu meninggal. Adakah madu-madunya akan dapat juga harta pembahagian harta tersebut? Hebat ni soalan ni. Mesti Ustaz tak pernah dapat soalan jadi kan. Silakan Ustaz. Jadi kalau berlaku macam itu, maknanya harta isteri yang keempat tu sebenarnya tak pergi kepada madu-madu dia. Harta isteri yang keempat tu hanya pergi kepada suami dia saja. Suami dia saja kan, dan anak-anak mereka bersama itu saja kan. Jadi tak pergilah. Cumanya mereka kadang walaupun dia tak pergi dalam bentuk pusaka tadi tu, tapi mungkin ada hak-hak tertentu. Contoh macam tadi kan, lepas kahwin dengan isteri keempat jadi kaya. Jadi maknanya kekayaan tu pula katalah dinamakan semua kepada isteri yang keempat kan. Jadi memang pusakanya tak pergilah kepada isteri pertama, kedua, ketiga. Tapi oleh kerana isteri pertama ni yang mengizinkan berpoligami tadi tu, dan kebanyakan harta suami tadi tu pula telah dinamakan kepada harta si isteri, jadi mereka tu boleh menuntut kan bahagian harta sepencarian tu sebenarnya. Antaranya lah itu kalau kita boleh cek-cek balik lah kan, walaupun suami tadi masih hidup kan, tapi oleh kerana kan, kekayaan yang banyak tadi tu semua dinamakan kepada isteri yang keempat, walhal sebenarnya isteri keempat tu pun asal usulnya miskin juga kan, tapi bila berkahwin tak macam mana, takut ke sebab cantik sangat ke, so akhirnya semua dia letak nama yang keempat kan. So bila pertama, kedua, ketiga bengang lah juga kan. Contoh kan, tu yang dituntut tadi tu bukan pusaka, tapi yang dituntut tadi tu mungkin sepencarian ke, ataupun adalah kan nilaian-nilaian tertentu. Baik, dua soalan sebentar tadi dan seterusnya dari sahabat kita Tuan Ilyas Abu Bakar. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan, silakan soalannya. Daripada Hitam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa pendapat Ustaz tentang faraid yang di akhir zaman ni ramai dari kita mungkin orang kata apa dah meninggalkan faraid ataupun ilmu tentang faraid ini memang dah tak mau dipelajari dah. Apa kata pendapat Ustaz, ilmu faraid ni diajar di peringkat sekolah rendah ataupun daripada peringkat awal lagi? Sebab orang-orang dewasa seperti saya pun masih lagi tidak tahu tentang apa ni pemberian faraid ni selepas kematian ni. Itu soalan pertama. Dan soalan kedua tentang tadi Ustaz kata tentang poligami ni. Tentang poligami, andai kata contoh isteri pertama, kedua dan ketiga ni tidak mempunyai anak, dan isteri yang keempat tu mempunyai anak. Setelah kematian isteri keempat tu, jadi anak tu dapat bahagian, anak lelaki tu dapat bahagian bahagian besar manakah bahagian yang dapat pada anak lelaki tu banding kepada isteri-isteri pertama, kedua dan ketiga. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Ilyas. Dua soalan. Yang pertama, adakah patut kita membuka ruang untuk belajar ilmu faraid ini sejak daripada kecil lagi, kata cadangan Tuan Ilyas sebentar tadi. Apa pandangan Ustaz? Dan yang kedua tentang anak lelaki daripada isteri yang keempat, ada jadi besar mana kebahagiaan yang dia dapat, katanya. Silakan Ustaz. Baik, soalan yang pertama tu memang bagus sangatlah. Sebenarnya ialah kalau pengalaman saya sekolah dulu-dulu pun ada diajar ilmu faraid ni, sekolah rendah memang tak ada belajar lah. Belajarnya dekat sekolah menengah lah. Sebab itu pun siapa yang ambil jurusan agama, so memang ada belajar dekat sekolah menengah dalam bab topik pengetahuan agama Islam. Kalau tak silap dulu kalau ilmu faraid tu Ustaz, dia gabungan di antara pendidikan Islam dan matematik. Betul tak? Dia gabungan dia, betul. Tapi kalau dulu siapa belajar matematik memang tak belajar lah faraid kan. Dulu dia X kali Y kali itulah itu yang kan. Tapi maknanya kalau ikutkan faraid itu sendiri adalah gabungan matematik. Betul. Kan? Gabungan matematik kan. Yang kalau kita tengok pula kalau kita tengok zaman orang sebut siapa tu Khawarizmi. Khawarizmi ni adalah ulama yang kita kata ulama matematik, tapi sebenarnya bukan matematik saja. Khawarizmi adalah satu-satunya ulama yang telah menterjemahkan tulisan tadi itu kepada huruf.
atau tulisan tadi tu kepada angka. Dulu orang sebut angka tu, kalau satu tu, sekarang ni kita tulis satu tu kan. Dulu SATU. Sin alif ta waw satu. Darab dal roba darab dua, dal waw alif dua. Kan? Tapi Khawarizmi lah yang telah menterjemahkan ejaan huruf tadi tu kepada SATU tu adalah satu. DUA tu dua. Khawarizmi ya. Jadi kalau ikutkan dulu, kalau kita nak kira pasal faraid ke nak kira pasal matematik ni, dah macam gitu tebal. Memang tebal. Betul. Maknanya kalau nak kali itu tebal. Jadi Khawarizmi lah yang mendatangkan formula daripada ejaan tadi tu kepada angka 1, 2, 3, 4, 5. Kita kena terima kasih banyak-banyak lah dekat dia. Yang tidak memang berjela-jela kena baca buku tu kan. Sebab memang angka tu dieja 1, 2. Bayangkan kalau 12, 13, 1 juta berapa tu, memang dia tu adalah tulisan kan. Tu Khawarizmi, tu kaedah-kaedah matematik kan. Tapi sebenarnya kaedah matematik ni pun bukanlah susah sangat. Cumanya bila sebut faraid ni dia kena ada formula dia. Macam formula tadi tu kan. Kalau macam anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian kan. Kalau anak lelaki saja dia perhabis semua. Itu tak ada isu lah. Kalau anak lelaki, anak perempuan seorang pula 1/2. Kalau anak perempuan 2 orang ke atas 2/3 kan. Okeylah, kita dah tahu dah portion masing-masing. Saya meninggal dunia, mak dapat 1/6, mak bapak dapat 1/6, isteri dapat 1/8, anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Kita dah tahu dah. Tapi nak mengira ni macam mana? Itu datang formula tu kena samakan pembawah dia. Katalah mak 1/6, bapak 1/6, isteri 1/8. Anak perempuan sekian, katalah anak perempuan ada 1/2 pula. Jadi bila banyak sangat dia punya pengiraan ni, bawahnya tu nak kena samakan. Bila bawah tu sama, barulah kita boleh buat pengiraan. Satu, tapi sekarang tak usah pening kepala, dah ada kalkulator dah. Itu dia. Kan? Semua benda dah ada dah. E-faraid semua dah ada dah. Cumanya walaupun e-faraid itu dah ada, kita tak boleh main masuk je. Kena tahu juga siapa berhak dapat, siapa tak berhak dapat. Ini semua benda kita sumbat. Dalam tu kita tekan, keluar macam-macam, kita pening kepala nanti. Jadi kita kena tahu siapa yang berhak dapat, siapa tak berhak dapat. So kita tekan kat situ. So alhamdulillah keluar. Jadi sebenarnya ilmu faraid ni, kalau tanya pengalaman saya dulu start pada kecil, memang sekolah rendah tidak diajar. Tapi dekat Johor, darjah 6 ataupun darjah khas ada diajar. Dekat Johor. Darjah khas tu dah jauh. Darjah khas tu makna darjah 6. Dah 6 dia ada ekstra lagi 1 tahun. Memang hebat. 6 atas. 6 atas. Bukan tingkatan 6 atas, ni darjah 6 atas kan. Memang orang Johor tu dia ada darjah khas pula kan. Jadi diajar, bukan tak diajar. Cumanya masuk sekolah menengah, tengok siapa yang sekolah agama ada diajar. Lepas tu bila dia dah pergi peringkat universiti, siapa yang ambil jurusan agama saja, syariah contoh, kalau dia ambil pengajaran pelajaran syariah, kalau dia ambil suludin tak belajar, kalau dia ambil lurah pun tak belajar. Cuma kalau dia ambil syariah tu adalah taufik faraid ni. Maknanya Ustaz, seeloknya dan lebih cantiklah bila mana kita didik dan ajar lebih awal supaya mereka jadi minat dan seronok mempelajari ilmu pembagian harta ataupun ilmu faraid. Baik Ustaz, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, kita bertemu kembali untuk kita kembali melihat persoalan-persoalan yang diajukan oleh penonton-penonton di ruangan komen ataupun ada yang nak bertanya terus di talian panggilan kita. Sebentar tadi soalan-soalan yang diajukan memang kena dengan topik perbincangan kita dan juga menarik untuk kita bawakan kepada penonton-penonton kerana ada juga persoalan-persoalan yang timbul hari ini menyebabkan kita rasa macam, baru saya tahu rupanya macam ini. Baru saya tahu rupanya ianya seperti ini. Ini seronoknya apabila kita bawakan perbincangan di dalam Tanyalah Ustaz untuk membuka ruang minda anda dan mengetahui perkara-perkara baru dalam kehidupan kita. Baik. Seterusnya, mari kita tinjau kembali soalan sahabat kita sebentar tadi dari Tuan Ilyas berkenaan dengan kalau suami berpoligami, contoh ada 4 orang isteri. Isteri pertama tak ada anak, isteri kedua tak ada anak, isteri ketiga tak ada anak, isteri keempat saja ada anak dan anaknya itu pula anak lelaki. Persoalan di sini, berapakah nilai anak lelaki itu dapat dan juga adakah anak lelaki itu akan menghijab
3 lagi isteri yang awal itu. Silakan Ustaz. Baik so itu mungkin sebab itulah kot suami tu kahwin lagi sebab dia nak anak. Itu dia contoh kan. Contoh. Nak sedap hati tu. Jadi isteri pertama mungkin tak ada anak kan, ataupun anaknya perempuan saja, ataupun katalah tak ada anak. Isteri keempat tu bila dia menikah isteri keempat dapat anak, dapat zuriat, dapat anak lelaki. So kalau suami meninggal dunia, isteri punya bahagian tetap sama 1/8 tadi tu. Cumanya nak kena bagi 4. Kena bagi 4 lah. Isteri pertama dapat 1/3, 1/2. Isteri yang keempat pun dapat 1/3. Cumanya lebih isteri keempat ni sebab dia ada anak. Dia ada anak. Jadi maknanya bila dah tolak dah bahagian isteri-isteri tadi tu, semua dah tolak dah 1/8 tadi tu dah bagi 4. So 7/8 tu adalah anak lelaki punya. Besar dia dapat contohlah let's say lah kalau harta tu kan ada 800,000 kan. So maknanya isteri tadi tu masing-masing akan dapat 1,000 sebab ada 1/8 kan contoh kan. Itu pun tak 1/8 tadi 100,000 tu kena bagi 4. Minta maaf dia kena bagi 4. So masing-masing dapat 25 lah. So yang lagi 7/8 tadi tu maknanya 700,000 tu dapat kat anak lelaki ya. Sebab ada satu-satunya anak lelaki tunggal kan. Dia dapat kat situ kan. Jadi bermakna isteri-isteri yang lain tetap dapat bahagian kan, tidak terhijab dengan anak lelaki tadi tu. Cumanya sebab kalau itulah satu-satunya anak lelaki kepada si mati tadi tu, memang dia dapat banyak lah tadi tu kan. Itu kan dalam situasi macam itu tadi tu. Jadi sama juga kalau isteri lain isteri yang keempat tadi tu yang ada anak lelaki tu, kalau dia meninggal, isteri tu meninggal kan. Jadi isteri tu meninggal, harta si isteri tadi tu hanya pergi kepada suami dan anak lelaki dia saja. Kalau suami dah tak ada, anak lelaki kan saja. Ya kan. So makna isteri tadi tu kalau masa dia meninggal suami tu ada lagi, so maknanya suaminya akan dapat 1/4, 3/4 pergi dekat anak lelaki dia kan. Madu-madu dia tu tak dapat lah. Sebab itu harta dia, harta si perempuan bukan harta si lelaki kan. Ataupun dalam masa yang sama, katalah contoh sekarang ni kan, suami meninggal. Bila suami meninggal kan, suami ni tadi tu tidak mengeluarkan ataupun tidak membahagikan harta pusaka si suami ni tadi tu, si isteri-isteri yang ramai-ramai tadi ni kan, tak bagi-bagikan harta tu biar dia guna pakai begitu saja. Tapi bila sampai satu masa ni mati, tinggallah contoh macam tadi anak laki satu-satunya tadi yang tunggal kan, mak dia pun dah meninggal, maknanya isteri yang keempat pun dah meninggal. Jadi ketika itu anak laki tadi tu dialah satu-satunya waris yang ada. So dia kena selesaikanlah kes pusaka bapak dia kena selesaikan kes pusaka mak dia tadi tu. Sebab apa? Sebab mak tiri tadi pun kena selesaikan juga. Sebab bila mana mak tiri mak yang pertama tu isteri pertama tu meninggal, suami dah tak ada dah, meninggal awal dah. Tapi harta kan dekat isteri yang pertama tu dia akan pergilah kepada adik-beradik dia kan. Tapi oleh kerana harta tadi tu duduk sama-sama dia orang ni yang berpoligami ni tu, so bermakna satu-satunya anak tunggal lelaki tu dia kena selesaikan pusaka bapak dia, pusaka mak tiri dia kan. So mana-mana yang mak tiri ni dia kena serahkan kepada waris-waris yang sana kan. Jadi ini yang menjadi sebenarnya tanggungjawab tadi tu, yang anak tunggal di mentang-mentang anak tunggal seorang, tapi bila kita bahagikan pusaka, dapat banyak, dia seorang dapat banyak macam tadi asobah dia seorang dapat, contoh macam mak dia kena kongsi bahagian ramai-ramai, tapi dia dapat menunggal seorang dapat bahagian. Gaduh pula, apa anak kau dapat banyak. Tapi dia tak tahu kalau dalam situasi macam tadi tu, betul tak, bapak dah meninggal, mak tiri satu meninggal, mak tiri kedua meninggal, mak tiri ketiga meninggal, mak dia pun meninggal juga. Tapi rupanya masa bapak dia meninggal, mak tiri tadi tu tak proses harta pusaka peninggalan si bapak tadi tu. Akhirnya mak tiri satu meninggal, walhal mak tiri satu ni tak ada anak, tapi dia ada adik-beradik, dia ada waris lain. Jadi menjadi satu tanggungjawab kepada si anak tunggal tadi tu untuk selesaikan kes pusaka yang banyak tu. Jadi wajarlah dia dapat bahagian pun banyak. Sebab apa? Sebab daripada bahagian tu dia kena selesaikan tanggungjawab dia. Jadi kat sini yang sebenarnya masyarakat kita tak faham. Dia tahu 1/2, 1/3, 1/4, lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Sekadar hak dia saja. Ini hak aku, Tuhan dah sebut dalam Quran, tapi dia tak faham tanggungjawab tu. Di sebalik hak tadi tu ada tanggungjawab kan. Itu saya cerita pun korang dengar dah bening kepala. Cuba bayangkan kita yang duduk dekat situ, cuba kita yang menghadapi masalah itu, kita yang jadi anak tunggal tadi tu, macam mana ni nak berdepan dengan family mak tiri dia yang pertama, mak tiri yang kedua, mak tiri yang ketiga, macam mana dia nak mendepani semua tadi tu, situasi itu. Itu belum cerita pula tiba-tiba ada 2-3 orang pula datang menyatakan bahawa makcik pun
isteri ayah kamu ada pening kepala dah macam tu. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba pula kan dia bawa surat tu surat ni. Jadi itu antara situasi yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Jadi sebab itu sebenarnya ilmu faraid ni kalau semua kita pelajari kan, kita tahu, so paling tidak kalau yang namanya lelaki dia takkan suka-suka kahwin lah. Kahwin sana kahwin sini apa semua kan, sebab ada tanggungjawab kan untuk anak kan, untuk harta yang ditinggalkan sebenarnya ada cerita dia. Jadi bila dia mengenangkan, ni aku kahwin sana kahwin sini, lari sana lari sini, ada anak sana ada pening kepala nanti kan. Memang tapi kadang manusia ni dia fikir tak apalah, yang lantak yang penting aku dah mati dah. Dia orang lah pandai-pandai. Jadi dia meninggalkan masalah pula kan. Jadi ini antara perkara yang sebenarnya kalau kita lihat hikmah tentang ilmu faraid itu sendiri kena pelajari masih hidup kan. Fa innahu nisful ilm, Nabi sebut ilmu faraid adalah sebahagian daripada ilmu yang banyak kan? Sebab perbahasan dia antara cerita tentang kekeluargaan tadi tu pasangan suami isteri kan, rukun perkahwinan, rumah tangga, anak-anak dan sebagainya. Saya dapat bayangkan yang anak lelaki tu, dia yang susah tu bukanlah menguruskan harta tersebut, tapi adalah berdepan dengan ahli keluarga yang mungkin tidak faham berkenaan dengan situasi apa yang berlaku dan juga berkenaan dengan pembahagian harta keluarga tersebut. Baik, kita berehat seketika sekali lagi untuk redakan keadaan. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Perbincangan berkenaan tentang faraid pasangan yang bercerai. Mungkin ada yang terperanjat ataupun terkejut pagi ni bila mana tengok tajuk ni, dia kata, dah bercerai pun ada bahagian lagi ke? Itu yang cuba kita fahamkan kepada penonton-penonton semua supaya kita tahu di mana ada bahagian, di mana yang tak ada, di mana yang sudah terputus ataupun yang masih lagi ada peluang untuk dituntut, supaya harta yang ada itu sampai kepada tuannya dalam keadaan sebaik mungkin. Baik, saya nak lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum, katanya. Apabila bercerai, bagaimana nak selesaikan rumah yang mana dibina di atas tanah isteri, tetapi kos membinanya semuanya adalah hasil duit suami? Siapakah yang lebih layak memiliki harta tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Silakan Ustaz. Okey, soalan ni pun menarik juga ni kan. Jadi tanah isteri punya, so buat rumah atas nama suami kan. Duit suami kan. Kalau memang tanah tadi tu tidak ditukar nama, okeylah. Tapi ada satu kes kadang memang tanah tu isteri punya, geran tanah pun nama isteri. Tapi suami oleh kerana mungkin kerja government ke kerja mana swasta ke boleh buat pembiayaan bank, jadi dia pun tukarlah nama dia. So tanah tadi tu dikolateralkan dekat bank, so jadi cagaran, so dapatlah pinjaman ataupun dapat biaya daripada bank kan. So walaupun duit tadi tu suami yang biaya buat rumah, tapi kerana geran tanah tu pun telah ditukar kepada nama suami. So kalau ikutkan dalam situasi ni, kalau bercerai suamilah menang. Contohlah kan. Sebab memang geran tanah pun nama dia, dan yang tadi bank pun dia punya duit juga. So dia rasa ini tanggungjawab saya lah. So akhirnya dia dapat kan, rumah dan tanah tadi kan. Ini antara isu-isu dia. Jadi sebab itu sebenarnya kena tengok balik. Kalau si isteri tadi tu okey, tak payah tukar. Abang pandai-pandailah buat pinjaman bank ke macam mana ke, pembiayaan dekat bank apa semua. Ni buat rumah atas ni kan. Jadi buatlah rumah tadi tu siap kan, dah siap duduk berapa puluh tahun dan sebagainya, lalas bergaduh ke bercerai. So masing-masing menuntut. Yang isteri kata rumah ni saya punyalah. Suami kata tak, rumah ni lah saya punya. Saya yang buat saya. So sekarang ni kalau sebenarnya kalau ikut dalam situasi ni, dua tanah tu macam mana pun isteri punya, dan rumah tadi tu oleh kerana dikeluarkan biaya oleh suami punyalah. Kan? Jadi kalau isteri nak duduk dekat rumah tersebut, isterilah kena bayar kepada suami kan, portion rumah tadi tu. Ataupun kalau suami nak duduk kat situ, dia lah kena bayar portion tanah tu pula. Tapi kalau tak selesai juga, pergi mahkamah lah. Nanti mahkamah akan buat keputusan kan. Jadi sebab tu kenapa orang dulu dia buat rumah kayu tu. Jadi kalau gaduh tadi tu, sebenarnya rumah kayu tu boleh diangkat. Ramai-ramai yang kat Pipidah tempat lain ke macam mana ke. Tu sebab tu orang lain dia sebenarnya buat tu untuk mudah diangkat-angkat. Ada sebab tu kan? Ada sebab dulu orang dulu pun dia ada menyewa tanah tu. Katalah dia datang dekat kampung tu, dia tinggal kat situ tapi dia tak ada tanah. So akhirnya dia menyewa tanah ataupun dia pajak tanah tadi tu.
dengan tuan tanah. Ada separuh tuan tanah kadang dia kata tak apa, kamu buat rumah kat sini ya, kan? Itu yang kemudian hari pula orang yang dibagi duduk rumah tanah rumah dekat tanah tu dah beranak pinak lah apa semua, jadi dia ingatkan tanah tu dia punya, walhal sebenarnya tanah tu ada tuan tanah. Dah bergaduh pula kan, macam-macam isu dan jadi sebenarnya dekat sini ni yang penting tadi hitam putih kan, hitam putih lah. Jadi macam mana isteri boleh dakwa bahawa dia berhak atas tanah tersebut, harta tersebut, sebab tanah tu nama dia kan. Lepas tu sama juga suami kata aku berhak menuntut rumah ni sebab pembiayaan rumah ni pakai duit aku, sama ada dia ambil pembiayaan bank ke, ataupun dia keluarkan duit sendiri daripada tabung haji ke simpanan dia, nampak hitam putih di situ kan. Jadi samalah kalau isteri nak duduk kat situ dia kena bagi pampasan, kalau suami nakkan rumah tadi tu dia kena beri pampasan kan. Itu antaranya. Tiba-tiba tak sempat lah kan, mak tu meninggal ataupun suami tadi isteri tadi meninggal ataupun suami tadi meninggal. Jadi bila meninggal sudah pastilah salah satu dah tak keluar daripada rumah tadi, betul tak? Sebab dia dah meninggal, so duduklah kubur, betul tak kan? So dalam situasi ni pula katalah yang duduk kat rumah tadi tu si isteri. Si isteri ni pula katalah tiba-tiba bernikah pula, sampai satu masa dia menikah kan. Jadi bila dia menikah kan, dia ada suami baru apa semua, ada harta baru, tak lama kemudian contoh si isteri tu pula meninggal. Tapi pada harta si isteri ni dah pemilikan dengan harta dengan suami baru. Jadi anak-anak kepada isteri yang ni tadi tu ataupun kepada bapa tadi tu, anak ni boleh menuntut sebenarnya. Kan, katalah dulu masa bapa meninggal dan mak tadi tu tak keluar pun bahagian bapa tadi tu, tak diserahkan kepada anak. So maknanya si anak tu pun dah boleh menuntut dah. Apatah lagi kalau mak dia tadi tu kahwin dengan suami baru pula, tiba-tiba berlaku kematian mak dia tadi tu, so maknanya anak tadi tu dia boleh menuntut dua bahagian. Satu bahagian mak dia punya, satu bahagian bapa dia punya atas harta rumah tadi tu. Maknanya Ustaz, kalau dia sebut dekat ayah tiri dia, dia suruh keluar tinggalkan, maka kena tinggalkan lah? Kena. Sebab kalau ikutkan harta tu memang solid bagi kepada anak-anak. Bapa dia punya bahagian pun dekat situ, mak dia punya bahagian pun dekat situ, contoh kan. So maknanya kalau ikutkan rumah tadi tu adalah harta yang sepatutnya dimiliki oleh si anaknya itu. Baik, itu jawapannya. Seterusnya kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Dai serta semua warga yang dalam program. Ya, siapa di sana? Saya Puan Jamalia daripada Taiping. Puan Jamalia dari Taiping. Silakan soalannya, Puan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam tuan saya ada seorang anak tunggalnya, seorang dah meninggal lah, sekarang ada seorang anak tunggal yang telah pun mendirikan rumah tangga. Seandainya kami kedua bapa meninggal dunia, harta tu jatuh pada anak lelaki saya, insya-Allah, adakah isteri tu berhak keseluruhan harta anak saya? Dan sebab apa saya ada lagi dua orang adik perempuan dalam satu mak lah, satu mak satu bapa, dua orang anak perempuan, adik perempuan dan satu lelaki. Jadi harta yang tu adakah jatuh keseluruhan pada isteri atau kena diparahi pada adik-adik akak? Itu saja soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan. Ya, terima kasih Puan. Ustaz, dapat soalannya Ustaz? Saya nampak tapi tak berapa jelas. Nampak tapi tak berapa jelas kan. Sebab tu kita pakai spek kan. Tapi situasi tadi tu saya faham. Situasi tadi tu saya faham kan. Yang kalau saya dapat tangkap daripada soalan tu, katanya Puan tadi dan suaminya contoh sudah pun pergi, maka ada anak lelaki sudah pun mendirikan rumah tangga, ada isterinya. Jadi bila mana harta tu pergi pada anak lakinya dan mungkin pula anak lakinya itu meninggal dunia, maka adakah harta tu keseluruhan pergi kepada isterinya? Faham. Situ Ustaz. Silakan. Itu ya, tadi sebab dia putus kan. Tapi situasi itu saya faham. Kita dapat nampaklah. Subhanallah. Jadi kalau tadi pasangan suami isteri tadi itu ada anak lelaki, kan? Pasangan suami isteri itu ada anak lelaki. Kalau itulah satu-satunya anak lelaki, jadi kalau mak ayah tadi meninggal, mak meninggal pun harta dia, katalah dua-dua tu meninggal, memang harta mak ayah tu confirm semua pergi dekat anak lelaki yang seorang tadi, sebab dia anak tunggal kan. So dalam situasi sekarang katalah dah meninggal dua ni pergi ke anak lelaki ni berkahwin. Contoh dia ada kan isteri kan. Jadi kalau anak lelaki ni meninggal kan, anak lelaki ni pula meninggal kan, yang pergi kepada isteri, tengoklah kalau ada anak 1/8 lah kepada isteri, kalau tak ada anak 1/4 kan. Katalah memang anak lelaki tadi tu berkahwin, lepas tu meninggal dunia tak ada anak, so isterinya akan dapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan. So 2/3 lagi tengoklah
2/3 lagi ni mungkin akan pergi kepada siapa? Kepada adik-beradik dia. Kalau yang laki ni adik-beradik lah. Kalau tak ada adik-beradik mungkin macam tadilah, pergi ke Baitul Mal ke, ataupun tengoklah ayah kepada ayah atuk dia ke, contoh kan. Mak kepada mak ataupun ayah kepada mak, kena tengoklah. Ataupun mungkin pak cik yang jauh ke, macam mana, tengok ada kes-kes tertentu kadang dia pergi macam tu kan. Tapi kalau ada anak lelaki, ada anak yang lain ataupun ada anak lelaki yang seorang tadi tu, yang anak lelaki tu pun dia ada anak lelaki seorang. So bermakna kalau dia meninggal, pergi kepada isterinya 1/8, 7/8 pergi kepada anak lelaki dia lah. Adik-beradik cucu yang lah tadi tu. Adik-beradik suaminya tu tak kalau ada yang, kalau katalah yang macam contoh tadi, yang pasangan mak ayah dah meninggal, harta dia pergi kepada anak lelaki. Kalau yang mati tadi tu dia ada beberapa anak lelaki dan beberapa anak perempuan, dia punya portion dah lain lah. Bermakna lelaki akan dapat 2, perempuan dapat 1. Jadi katalah anak lelaki yang sulung tadi tu dia berkahwin. Jadi bila dia meninggal tak ada anak, so isterinya akan dapat 1/4 saja. 3/4 lagi akan pergi kepada adik-beradik lah. Adik-beradik dia tadi tu yang satu bapa satu mak kan. Adik-beradik dia pula kena tengok situasi kan. Kalau ada adik-beradik satu mak satu bapa, dahulukan dulu. Kalau tak ada satu mak satu bapa, tengoklah ada satu bapa satu lain mak ke, ataupun satu mak lain bapa ke, tu barulah dia akan datang dia punya turutan-turutan. Tapi bila mana bertembung di antara adik-beradik satu mak satu bapa lain mak, satu mak lain bapa, dia akan utamakan yang satu mak satu bapa dulu. Maknanya family kandung yang perlu diutamakan. Baik, itu penyelesaiannya berkenaan dengan situasi yang saya rasakan ada sedikit rumit tadi berkenaan dengan bagaimana pembahagian harta tersebut, tentang yang sudah pun menerima tapi yang menerima pula meninggal dunia, maka bagaimana pembahagiannya, itu jawapannya sebentar tadi. Baik, kita tamat di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita mengikuti perbincangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sedar tak sedar cepat masa berlalu, ralit kita dengan perbincangan pada hari ini. Sebab ialah bila mana kita dapat belajar, kita seronok, kita gembira dan kita dapat tahu satu benda yang kita perlu tahu dan wajib tahu, maka perkara ini adalah satu yang menggembirakan di dalam menuntut ilmu. Dan saya suka tadi bila mana ada pemanggil kita, kalau saya tak silap Tuan Ilyas, dia kata elok mempelajari ilmu faraid ini sejak daripada kecil, sejak daripada awal, supaya dapat menanam rasa minat dan seronok dan tahu betapa pentingnya ilmu pembahagian harta ini supaya tidak susah dan sesal di kemudian hari. Baik, kita nak lihat soalan dari sahabat kita di Facebook. Dari sahabat kita Kasih Nurusya 2. Okay. Assalamualaikum. Apabila bercerai, suami langsung tiada pembahagian faraid untuk isteri. Ini kerana suami tiada harta. Adakah itu dikira berdosa, Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita untuk persoalan ini. Silakan Ustaz. Kalau memang si mati tadi tu tak ada apa-apa harta, kan? Memang tak adalah pusakanya, betul tak kan? Dalam tempoh perkahwinan tadi tu tak ada apa harta contoh kan? Sama ada harta tu dah habis dibelanjakan ke, dia dah pindah milik kepada semua isteri dan anak-anak ke, so tak ada dah. Memang tak ada lah, maknanya tak ada pusaka. Sebab apa? Sebab masih hidup dia dah bagi, contoh kan. So dalam situasi ini maknanya suami tadi tak berdosa lah, sebab dia dah memiliki harta pun, bahkan harta itu telah diserahkan kepada isteri dan anak-anak pun kan. Jadi dia dah meninggal, isteri boleh sambung hidup lah dengan apa harta yang ada kan. Sebab sebenarnya kalau seseorang itu meninggal dunia dan langsung tidak meninggalkan harta, sedangkan dalam masa yang sama dia ada hutang, yang mati itu ada hutang, lepas tu waris tadi tu perlukan makan, tempat tinggal, pakaian, itu baru jatuh berdosa. Sebab apa? Sebab ini mungkin si suami ataupun si ayah yang tidak bertanggungjawab. Sebab dalam Quran pun dah ada dah kan, wal yakhshal ladina law taraku min khalfin dzurriyyatan di'afan khafu alaihim kan. Jadi Allah dah beritahu dah kan, dalam Quran pun Nabi pun dah sampaikan pada para sahabat, hendaklah kamu risau bimbang tentang nasib waris yang kamu nak tinggalkan. Jadi sebab tu Sa'ad bin Abi Waqqas tu bila dia nak dermakan semua harta dia kan ke Baitul Mal, dia nak infakkan semua harta dia ke Baitul Mal. Dia cakap pada Rasulullah, harta aku ni semua aku nak infakkan ke Baitul Mal. Rasulullah kata, jangan, anak-anak kamu tadi nak makan apa? Kamu kena utamakan anak-anak ni.
Oh kalau macam itu separuh aku infakkan untuk Baitul Mal, separuh aku tinggalkan untuk anak isteri aku. Nabi kata jangan, separuh tu paling kurang kena lebihkan lagi untuk keluarga kamu. Itu kata Sa'mi Waqqas kata kalau macam itu 2/3 lah, 2/3 aku tinggalkan untuk isteri dan anak-anak aku, 1/3 satu infakkan ke Baitul Mal. Nabi kata 1/3 tu pun masih banyak lagi, sebab agama ni hak semua orang boleh infak kan. Tapi oleh kerana kalau itulah kamu dah niatkan, tak apa, itu datangnya kadar 1/3 itu tak boleh lebih kan. Jadi sebenarnya tuntutan untuk meninggalkan harta kepada waris ni merupakan satu suruhan kan. Bahkan siapa yang nak sedekah banyak-banyak tempat lain pun kena tengok dulu, kalau kau tak ada anak ke, tak ada waris, tak apalah, tapi kalau kau dah tinggalkan apa-apa harta kepada waris kau, tak apalah juga kan. Jangan semua benda kau nak sedekahkan, nanti anak bini kau nak makan apa kan. Jadi dalam situasi macam ini kena tengoklah kan. Jangan kita kata ayah tu meninggal, tengok tak ada tinggalkan apa-apa harta kan, pusaka, kita kata dia berdosa. Rupanya harta tu dah dipindah milik pun, masih hidup dulu dah bagi siap-siap, anak lelaki dapat apa, anak perempuan dapat apa, isteri dapat apa kan. Tiba-tiba bila dia meninggal tak ada apa-apa, dia kata berdosa kan, walhal harta tu dia dah bagi lah pun kan. Jadi dalam situasi macam ini kena tengok juga, kadang ada siapa-siapa pun ataupun kawan-kawan kita, kenalan kita diuji pula dengan bankruptcy ke, dengan muflis ke kan. Jadi mungkin sebelum dia kena jatuh hukuman muflis ke bankrupt, dia sempat tukar nama kan, rumah ditukar nama isteri ke, nama anak ke, nama kawan-kawan ke, tiba-tiba dia meninggal. Jadi dia meninggal, walaupun dia meninggal tadi tu tidak meninggalkan harta secara undang-undang, secara hitam putihnya dia tak ada rumah tanah, tapi rumah tanah tadi tu telah dipindah milik kepada orang-orang tertentu kan. Sama ada dia pindah milik terus dia beri, itu dah namanya hibah. Tapi kalau dia kata aku pindah milik ni untuk kau jadi pentadbir, jadi pemegang amanah, nanti bila aku meninggal, rumah ni kau bagi dekat anakku ini, rumah ni kau bagi kat anak ni, ku contoh kan. Jadi sebenarnya kalau dalam situasi tadi tu yang orang tu kata muflis, bankrupt, tak ada apa-apa, tak ada apa harta kan, walhal sebenarnya harta tu telah dipindah milik sebelum tu, so maknanya dia tetap ada pusaka jugalah, cuma pusaka dia tu atas nama simpulan-simpulan, dan dia pun dah beri tanggungjawab kepada simpulan-simpulan, yang ni kau bagi anakku yang ini, yang ni kau bagi anakku yang ini kan. Jadi sebenarnya dalam situasi macam ini kan, seseorang itu dia kena tengoklah apa dia punya situasinya macam mana kan. Bankruptcy ke, muflis ke, ataupun harta dia tadi tu dipinjamkan atas nama orang ke, macam mana. So ini yang akan menentukan cara pengagihan selepas kematian dia nanti. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahannya, dan kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan, siapa di sana? Siti Rohani dari Padu Banting. Puan Siti Rohani. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, ingin tahu biar tahu tidak keliru, biar tahu jangan keliru. Seorang suami itu dari negara jiran, dia hanya kerja buruh lah di sini. Tapi dia kahwin orang Malaysia, 2 isteri lah di Malaysia. Istrinya dua-dua berharta. Jadi salah seorang isteri itu meninggal dunia, yang isteri kedua lah. Jadi macam mana si suami itu dari negara jiran yang tak berharta tu, adakah dia dapat bahagian daripada isteri yang meninggal tu? Berapakah bahagiannya si suami itu? Itu aja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat situasi yang Puan Siti Rohani bagi pada kita tu Jadi kalau macam itu Ustaz, isteri keduanya meninggal berharta banyak, maka suaminya tidak berharta dan datang daripada negara lain katanya. Jadi bagaimana? Adakah dia dapat berapa jumlahnya? Persoalan berapa jumlahnya? Silakan Ustaz. Macam Abdul Wahab kan. Jadi kalau dari segi hukum dia, macam kita sebut tadi lah, sebab yang namanya pusaka ni, kalau diceritakan tentang pasangan suami isteri, walaupun mereka tak bersama, belum bersetubuh kan, salah satu meninggal, tetap yang waris tu akan dapat bahagian dia. Apatah lagi macam tadi tu dah duduk lama, datang daripada negara jiran, duduk sini, dah bekerja lama, dah berkeluarga, dan isteri pula sampai 2 kan. Dua-dua pula orang tempatan kaya-kaya pula, orang kata orang kalau belah tadi tu jangkang, mana tu jangkang, Banting sana banyak orang Jawa kan, dia kata orang sogeh orang sogeh mana orang kaya lah, kaya kan. Jadi bermakna kalau isteri kedua tadi tu meninggal, so suami tadi tu walaupun dia datang daripada negara jiran, walaupun dia mungkin tidak ada harta yang dimiliki di sini, sebab ialah dia datang orang asing luar, mungkin nak buka akaun pun tak boleh lah, apa semua, mungkin ada urusan-urusan yang dia tak selesai, so akhirnya dia tak boleh nak memiliki harta. So akhirnya
harta yang dikerjakan banyak-banyak tu semua mungkin dia letak nama isteri. Kita pun tak tahu. Betul. Kan? Jadi si isteri pula meninggal kan. Jadi suami ni macam mana pun tetaplah ada bahagian portion pusaka daripada harta isteri tadi tu. Lebih-lebih lagi kalau harta yang dinamakan kepada isteri tadi tu sebahagian besarnya adalah harta dia yang dia tak boleh nak letak nama dia, betul tak? Dia mungkin beli rumah, beli tanah, tapi sebab dia orang asing dia tak boleh letak, so akhirnya letak nama isteri kan. Jadi kita kita tak faham situasi ni, kita ingatkan harta tadi tu isteri punya. So kalau walaupun harta tadi tu isteri punya, isteri meninggal, suami tetap akan dapat bahagian faraid sama ada 1/4 ataupun 1/2. Apatah lagi kalau harta yang nama isteri yang banyak-banyak tadi tu rupanya sebahagian besarnya adalah dia punya. Jadi kalau ikutkan daripada harta isteri tadi tu, harta sepenjaran dia punya kan. Katalah contoh dia harta isteri kedua tadi tu rumah dengan tanah dengan macam-macam lagi lah kan, apa semua. Jadi mungkin sebahagian besar tu adalah harta yang dia usahakan, yang telah letak nama isteri. Jadi kalau kat situ mungkin lebih 1/2 tu adalah dia punya sebagai harta sepencarian, ataupun harta yang dipinjamkan kepada isteri untuk diletakkan nama isteri sebab nama dia tak boleh nak digunakan contoh. Jadi kalau ikutkan itu harta dia kan. Saya ada beberapa kes pun memang ada kan, pernah berlaku ada seorang usahawan jugalah, memang asetnya pun cecah 10 juta kan. Dia ada rumah bangunan lah, rumah kedai lah, rumah macam-macam. Jadi lebih 2/3 daripada harta dia tadi tu semua dia letak nama isteri. Letak nama isteri dengan tujuan kalau dia meninggal senang isteri. Itu maksud dia. Kalau dia meninggal dah rumah tu semua dah nama kau kan, carry on lah, kau nak jual ke kau nak apa silalah. Tapi rupanya nak jadi cerita yang pendek umur tu isteri dia tadi. Bila isteri dia meninggal dunia, okeylah kan, harta tu kena faraidkan lah. Cuma bukan kembali kepada suami. Tak, sebab isteri tadi tu mak bapak dia ada lagi. Mak bapak dia lagi. Anak-anak mungkin tak kisahlah, tak jadi masalah sebab anak-anak tu duduk dengan ayah sekali jalan lah, dengan suami sekali jalan. Tapi mak ayah dia tak faham. Dia ingatkan harta yang banyak-banyak tadi tu anak dia punya. Walhal sebenarnya harta yang banyak-banyak tadi suami yang usahakan, suami yang letak nama isteri dengan tujuan kalau suami meninggal kau senang kan. Tapi rupanya sekarang ni isteri tu meninggal kan. Jadi bila meninggal akhirnya kena faraid lah. Bila faraid, mak ayah tadi tu mengingatkan harta yang banyak-banyak tadi tu anak dia punya. Walhal sebenarnya harta yang banyak-banyak tadi tu kan cuma dalam 1/4 je anak dia punya, yang 3/4 lagi adalah menantu punya. Dia dah jadi isu dah besar dah. Masa tu saya pun bila tengok kan complicated kes tadi tu, saya kata tak apalah, elok tuan pergi minta khidmat dengan mana-mana lawyer yang berkenaan lah, sebab kes tadi agak complicated. Saya pun saya bagi beberapa pandangan tak nak dengar, jadi susahlah saya nak bekerjasama kan. Tu antara dia. So ini pun dalam kes tadi macam itulah kan, suami yang datang sebatang kara ke tak bawa apa-apa daripada negara jiran, tiba-tiba bekerja kat sini kan, mungkin harta tu tak boleh dinamakan dia letak nama isteri. So kalau ikutkan pada harta yang isteri tinggalkan tadi tu sebahagiannya adalah harta dia kan. Tu dia mungkin boleh diambil balik dalam bentuk nama harta sepencarian. Adapun yang lebih tadi tu isteri, tengoklah suami akan dapat 1/4 ataupun 1/2. Kalau tadi tu ada anak, pergilah pula kepada anak kan. Kalau katalah tak ada anak, dia pergilah kepada adik-beradik si isteri tadi tu kan. Itu antara situasi dia kan. Tiba-tiba katalah si suami ni pula meninggal kan, suami ni meninggal, so maknanya harta yang suami tadi tu dah pindah milik kepada isteri, isteri kena serahkan kepada siapa? Waris sebelah sana lah mungkin. Kita tak tahu, mungkin si suami ni ada mak bapak lagi kat sana, adik-beradik ataupun ada adik-beradik kat sana ataupun ada anak pula dekat sana contoh kan. Ni antara perkara yang eloklah masa hidup ni apa-apa pun dihitam putih kan. Mungkin suami cakap tak apa hartanya kat sini, selesaikan kat sini saja. Abang meninggal, selesaikan kat sini, tak payah susah kamu nak pergi kat sana kan, pergi cari kan, tak payah. Jadi kalau benda tu perlu dihitam putihkan, perlu diputuskan, buatlah satu keputusan untuk memudahkan urusan di kemudian hari kan. Baik, terima kasih Ustaz. Dan hari ini perbincangan kita berkenaan dengan faraid pasangan yang bercerai. Ada lagi persoalan yang cuba kita ajukan dan juga kita ambil dari penonton-penonton semua, tetapi kita berehat dahulu. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana.
bersama kembali meneruskan perbincangan kita. Soalan-soalan kembali kita lihat yang mana berkenaan dengan topik perbincangan kita. Faraid, pasangan bercerai. Ustaz, satu soalan dari saya Ustaz. Sebenarnya daripada tadi saya simpan, saya kata okey tak apa, nanti saya akan tanya. Kalaulah si suami ni dia berwasiat, ya, dia berwasiat, dia kata aku nak bagi sekian amount ataupun harta ni kepada kamu, dia kata. Nanti kalau aku dah meninggal, ambillah kamu, dia kata wasiat ni. Faham. Tiba-tiba tak sempat meninggal apa semua, bercerai hidup. Bila mana bercerai hidup, adakah wasiat tadi masih lagi boleh dijalankan ataupun dia terhenti kerana penceraian tersebut, Ustaz? Silakan. Baik, pertama-tamanya tadi Azrin ada sebut wasiat kan. Jadi so maknanya dokumen tadi tu. Dokumen yang lebih sesuai untuk pasangan suami isteri kan. Dia bukan wasiat, dia harta sepencarian kan, ataupun hibah ataupun satu persetujuan kan. Dia boleh juga letak nama okey kita bersetuju kan, anything happen dekat saya, contohlah dia speaking sikit lah, serius memang English. Jadi kalau jadi apa-apa dekat abang kan, so harta ni awak ambil lah, contoh kan. Jadi sebenarnya situasi tadi tu, dia punya agreement, dia punya perjanjian tu apa. Sama lah juga macam sekarang ni kita buat hibah, mak ayah boleh hibahkan harta kepada anak. Cuma hibah tu apa dia? Hibah mutlak tu. Hibah mutlak ni maknanya dia cakap je terus, kalau ikutkan dah pergilah pada anak. Itu namanya hibah mutlak. Ataupun hibah bersyarat. Maknanya hibah bersyarat maknanya memang harta ni abah bagi dekat kamu. Tapi sekarang ni sebab ayah pun hidup lagi, ayah nak pakailah, ayah nak guna. And so harta ni kamu ambil nanti bila ayah dah tak ada. Itu namanya itu hibah bersyarat lah. Ataupun yang orang sebut hibah rukbah lah, hibah umrah lah, macam-macam nama-nama tu kan. Jadi perjanjian tu kat situlah sebenarnya. Kan? Jadi kalau disebut kat situ maknanya andai berlaku, bukan andai pun memang mati pun contoh kan. Ceritanya kalau berlaku kematian, ini situasi dia. Kan? Tapi kalau bercerai pula, ini situasi dia. Jadi kebanyakan orang kita ni dia terlepas pandang dekat kontrak-kontrak tadi tu, ataupun dekat technical punya isu. Kan? Dia confident sangat macam kes tadi itulah yang saya sebut tadi tu, yang habis 2/3 harta dia tadi tu semua dia letak nama isteri, betul tak kan? Walhal dengan niat apa dia? Maknanya kalau dia mati, isteri senanglah. Sebab rumah tu semua dah nama-nama dia, tak perlulah gaduh apa semua kan. Cuma rupanya tiba-tiba isteri yang mati dulu. Isteri mati kan? Dia susah. Dia yang susah. Jadi sepatutnya dalam situasi tadi tu, betul dia dah letak nama isteri untuk mudahkan isteri kalau dia meninggal dunia. Tapi macam tadilah, dia sepatutnya kena terfikir juga kalau isteri mati dulu macam mana. Betul tak kan? Jadi sepatutnya kat situ yang kena ada satu kontrak. Kena ada satu hitam putih kan? Bahawa isteri menyatakan bahawa rumah sekian, pejabat sekian apa semua ni, dan ini adalah milik suami saya kan, yang memang sekarang ni dinamakan atas nama saya sekadar untuk pengurusan saja, contohlah kan. Itu antara dia. Jadi kalau saya meninggal dulu, so harta ni bukan harta pusaka saya, hendaklah dikembalikan, ataupun bila buat urusan pusaka tu kena serahkan balik kepada anak-anak tadi tu, kena serahkan balik kepada bapa dia. Sebab itu adalah harta yang sebenarnya bapa dia punya ataupun suami punya, sekadar dipindah milik kepada isteri untuk pengurusan kan. Jadi sebenarnya dalam situasi macam ini, hitam putih tu perlu. Kontraknya tu macam mana sebenarnya kan. Jadi kalau kontrak tu clear, senanglah. Itu yang sebab kalau kita tengok pun sebenarnya kontrak tu memang kita guna pakai pun dalam hibah mutlak, hibah bersyarat, hibah rukbah, hibah umrah contoh kan. Jadi itu sebenarnya situasi dia kan. Jadi kalau suami isteri tadi tu, dia kalau disebutkan dalam dia punya persetujuan tu ada term and condition, ikut yang tu lah. Tapi kalau macam tadilah dia tak ada term and condition apa kan, tiba-tiba bercerai contoh kan, bercerai. Sebabnya bila bercerai tu apa yang ataupun dia buat kontrak tadi tu untuk tujuan kalau dia mati, so kau dapat. Tapi dia terlupa bahawa kontrak tu juga boleh diguna pakai untuk bercerai boleh tak? Bercerai juga. Jadi kat situ kena letak dia punya term and condition supaya clear lah kan? Dan kalau jadi apa-apa macam tadilah, dah kita bersetuju macam ni lah. Tapi sebab bila kita tak faham situasi itu yang akhirnya bila bercerai dia bergaduh juga kan. Sebab kontrak tu sendiri ataupun dari segi teknikalnya, sebab kita dalam pelaksanaan agama ni ada dua, satu hukum. Hukum tu kita clear dah. Faraid siapa dapat, mak dia dapat, ayah dia dapat, anak lelaki dia dapat, itu kita clear dah. Tapi teknikal untuk dia orang tu dapat tu macam mana? Nampak sekarang ni macam tadilah, harta saya dah letak nama Azrin dah semua dah. Betul tak kan? Betul. Jadi sebenarnya kalau ikutkan Azrin dah jadi pemegang amanah.
Tapi tiba-tiba macam tu Azrin pula meninggal, dah pening kepala pula kan. Jadi saya kena jumpa rumah Azrin, kena buat urusan rumah kena, kalau rumah tak sign habis lah. Kalau katalah mak ayah Azrin, ingatkan itu harta Azrin, dia tak sign habis lah. Jadi kat situ hukum tu tetap clear, tapi dalam masa yang sama teknikalnya macam mana. Jadi bermakna Azrin pun okey, saya tahu kalau saya hidup mana saya jadi pentadbir, tapi kalau saya meninggal ni tak pasal-pasal, nanti waris saya ingat ni harta saya, so saya kena buat hitam putih. Itu teknikal dia. Sebab tu pentingnya dokumen tu, sebab kita tak nak perkara yang tak diingini berbangkit di kemudian hari. Sebab tu pentingnya ada hitam putih, pak kata orang kita. Baik, seterusnya dari sahabat kita Tuan Muhammad Hafiz. Assalamualaikum. Soalan saya, selain dari harta sepencarian bagi pasangan yang bercerai, apakah anak-anak juga perlu dibahagikan antara kedua ibu bapanya, atau mereka perlu memilih sendiri dengan siapa mereka ingin tinggal? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Muhammad Hafiz untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Betul juga itu pun harta kan? Itu harta paling berharga tu. Betul. Dia gaduh pasal rumah, tanah apa semua nak bagi-bagi. Anak macam mana kan? Jadi kalau isu anak ni sebenarnya, kalau anak tu di bawah umur, dia ada bab hadhanah kan, bab penjagaan tadi tu. Tapi sebenarnya di situ pun boleh terus berbincang kan, anak ni siapa nak jaga kan? Nak katalah anak tu ada 3, semua bawah umur. Yang sulung 5 tahun, yang nombor 2 katalah 3 tahun, yang nombor 3 1 tahun, semua bawah umur lagi tu kan, belum memayis lagi kan, balik pun belum kan. Jadi ketika itu sebenarnya suami isteri tu kan dah boleh buat perjanjian lah kan. Kalau tak apalah, suami kata kalau kamu tak boleh jaga kan, biarlah saya jaga semua. Ataupun kata tak apa, yang kecil ni sebab menyusu lagi, kamulah jaga. Contoh. Yang besar yang 2 tu biar saya jaga, contoh kan. Ataupun nanti kalau hujung minggu awak tak, datanglah, ataupun saya hantarlah dia nak main-main dengan mak dia, contoh. Jadi sebenarnya isu pasal pengurusan penjagaan anak ni terus boleh berbincang. Boleh berbincang macam mana kita bincang tentang bagi-bagi harta tadi tu, anak pun kena bincang lah. Jangan pula pasal harta boleh pula kita bincang, tidak pasal anak-anak kita tak boleh bincang. Masalah lah, nanti anak tu akan jadi masalah di kemudian hari kan. Jadi kita bergaduh ke depan anak-anak ke macam mana ke, kita biarkan anak tu tak makan, tak mandi, tak tukar pampers, jadi dah jadi masalah. Emosi nanti tu pada anak-anak kan, anak-anak tu duk tahan saja kan. Yelah, dia punya harta dia nak. Bila anak dia kata ni tak nak lagi duduk dengan nenek dia. Duduk dengan nenek pula uzur lah apa semua kan. Ini antara isu-isu yang berlaku dalam masyarakat. Jadi perlu juga dia ambil maklum tu kan. Jadi ada sebab juga ada pasangan tu dia nak berahsia pula pada anak-anak, tak nak ceritakan dia dah bercerai pula dah kan. Lah terpaksa berlakon lah macam suami isteri balik, walhal sebenarnya dah bercerai. Itu pun satu isu juga kan. Jadi situasi tadi tu perlu kan dibuat satu keputusan, sebab hukum tu tetap hukum, sedang dalam masa sama teknikalnya tu kita bawa berbincang kan. Jangan kita dah bercerai tapi kita buat macam kita masih suami isteri semata-mata macam tadilah nak jaga muka dekat anak-anak, tak boleh lah kan. Hukum tu tetap hukum, tapi teknikal tu sila kan, kita boleh berbincang cara yang sesuai. Betul. Baik Ustaz. Soalan seterusnya dari sahabat kita Mas Niza. Assalamualaikum. Apakah hukum setelah bercerai suami meminta barang kemas seperti rantai, cincin, gelang emas yang dijual dan juga dibahagikan sama rata, tetapi isteri enggan? Adakah isteri berdosa kerana emas itu dibeli oleh suaminya? Terima kasih Ustaz, dan terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini tentang barang kemas. Silakan. Kalau barang kemas tu mas kahwin, kita punya hantaran ke, kita punyalah mas kahwin tadi tu kita beli, kita dah bagi, tu dah isteri punya. Tapi ini dia beli selepas kahwin. Lepas kahwin tu okey, dia beli, dia bagi kat isteri. Bagi tu apa? Bagi pinjam ke, bagi pakai ke? Kita tolong pakai sebab tak nak bayar. Jadi kalau betul. Jadi kalau beli tu untuk isteri tu pakai ataupun guna, tapi pemilikan tu tidak berubah. Pemilikan tu tetap suami punya. So maknanya itu harta suami lah kan. So maknanya kalau dia minta balik, isteri tak bagi, tu dah jadi masalah besar lah. Atau dia kata saya dah jual dah, saya dah pajak dah, jadi punya bengang macam tu kan. Itu isu gaduh lah. Cumanya macam tadi, kalau barang kemas tadi tu memang suami yang beli tapi telah diserahkan kepada isteri kan. So itu dah jadi isteri punya lah. Jadi berlaku penceraian, memang tak boleh minta balik lah kan. Ataupun tengok dia ada isu-isu kes tertentu, dia ada contoh macam kalau yang minta bercerai tadi tu isteri kan. So maknanya isteri tu kena bayar ganti rugi atas barang-barang tadi tu, barang kemas. Sebab tu kita tengok dalam hukum perkahwinan ada khulu, ada apa. Khulu tu maknanya kena bayar ganti rugi balik. Kalau penceraian tadi tu datang dari pihak si isteri, sebab aku dah bagi dah hantaran ataupun apalah barang-barang tu kena pulang balik, contoh. Tapi kalau macam tadi tu memang penceraian tu daripada isteri, tapi suami kata tak payahlah
Kau nak bakar-bakar, nak ambil lah, settle. Ataupun kalau penceraian tu daripada pihak lelaki pula, dia tak boleh lah minta. Dia yang punca bercerai, tiba-tiba dia minta apa hantaran dia, apa yang dia dah bagi, itu tak boleh lah, segi hukumnya tak wajar juga kan. Cumanya dalam situasi ini, itulah kesimpulan dia kan. Wajarnya, kewajaran dia macam mana, kalau memang barang tadi tu bukan isteri punya, suami tu kena pulangkan balik lah kan. Kalau bendanya dah tak ada, terpaksalah mungkin diganti rugi dengan barang-barang yang lain pula. Itu antara dia kan? Baik, itu tentang isu ganti rugi ketika mana penceraian. Baik Ustaz, sebagai penutup ataupun kesimpulan kita, Ustaz dah lama berkecimpung dalam dunia faraid ataupun bahagian harta ni, dan pelbagai isu masalah Ustaz telah jumpa. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit kepada penonton-penonton sebagai kesimpulan apa yang menjadi kerisauan Ustaz berkenaan dengan pembahagian harta khususnya di negara kita di Malaysia, khususnya untuk umat Islam kita. Silakan. Di mana yang tadi siapa? Cik Ilyas sebut tu. Ilyas, kan memang betul lah tu kan. Ini antara salah satu ilmu yang perlu kan dipelajari secara apa kata orang masyarakat kita lah, supaya macam tadilah, bila dia tahu kan tak banyak pun tentang ilmu faraid, benda-benda yang asas, so akan timbullah rasa tanggungjawab tadi tu kan. Kalau berkahwin pun pastikan perkahwinan tadi, kalau berkeluarga dengan anak dan sebagainya, pastikan anak-anak kan dia punya kerjaya apa semua, mencari harta tu satu tanggungjawab, mengurus pun satu tanggungjawab, meninggalkan pun satu keperluan sebenarnya. Sebab itu tuntutan daripada Allah dan juga daripada Nabi. Justru itu perkara apa ilmu tentang faraid ni kan, sepatutlah lagi kata dimeriahkan, supaya setiap kita ni beringat bukan sebab nak tamakkan harta ke, sibuk pasal harta, tidak. Paling tidak dia boleh mengurus lah sebab itu merupakan satu tanggungjawab kan. Siapa-siapa pun kenalan kita meninggal dunia, ke adik-beradik kita meninggal dunia dengan ilmu yang ada sedikit tu walaupun tak banyak, so paling tidak kita boleh membantu insya-Allah. Dan sedikit doa ringkas Ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz, dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar kita. Insya-Allah jangan lupa esok ya, bersama dengan moderator Dai Aiman, bintang ilmuwan Ustaz Syamsul Hakim Abdul Somad, dengan topik perbincangan menanti tibanya Ramadan. Insya-Allah esok ya, jangan lupa. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.